Berapa orang? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Mereka hadir tanpa diundang dan membuat tawaran di pintu keluar KLIA 2. Kehadiran ulat atau perkhidmatan e-hailing tidak berdaftar ini dikesan semakin liar dan ada juga yang mengenakan caj penghantaran mencecah ratusan ringgit. Wartawan Arisha Khalil menyertai operasi khas ulat liar KLIA dipergiatkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor bagi mengupas isu ini. Tanpa memiliki permit dan sebarang insurans sebagai kenderaan perdagangan, ulat teksi semakin liar menawarkan khidmat pengangkutan secara haram di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 2. Majoriti pemandu kereta sapu didapati mengumpan penumpang serta pelancong yang tidak membuat tempahan teksi atau perkhidmatan e-hailing melalui aplikasi khas sekaligus diperdayakan dengan tawaran harga tambang yang tinggi. Berdasarkan hasil risikan selama 7 hari, modus operandi sindiket itu sekali lagi dikesan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor menerusi ops ulat khas baru-baru ini. Ini antara aksi ulat berlega-lega dan cubaan memujuk penumpang di pintu masuk balai ketibaan KLIA 2 yang dirakam oleh lensa kami. Lagi. Weh. Suara benar. Tindakan seorang pemandu teksi berusia 60 tahun untuk mengambil seorang penumpang warga tempatan memakan diri apabila gelagatnya diperhatikan anggota JPJ. Bagaimanapun, pemandu teksi itu cuba berdalih dan mengelak apabila kunci keretanya dirampas anggota pihak berkuasa. Dia mau pergi KLIA ke Zaman. Dia dah silap flat. Masalahnya dia tak boleh bawa dekat sini. Kita tak bawa. Okey, satu faham kan? Okey, kita mesti ni. Lepas juga. Saya minta tip keluarkan lesen lagi. Jangan bagi saya kunci. Betul je. Dia boleh tolong saya tak? Saya faham, Pak. Tak, dia boleh tolong saya tak? Saya faham, Pak. Saya minta tolong saya. Okey, tak ada. Saya tanya dia kunci. Boleh cerita, Pak. Please. Keluarkan kunci ikut arahan. Saya ikut. Okey, keluarkan kunci dan saya dah tahan kunci ni. Saya anggota JPJ. Saya kena jadi saya minta lesen mandu. Lesen mandu. Lesen mandu IC. Pemandu teksi itu cuba mendakwa kononnya tidak bersalah serta merayu agar dirinya dibebaskan. Saya KL balik. KL Mari untuk ambil orang kes. Saya anda turun. Saya dengan Tapi cerita tak satu. saya tak tahu lah. Kalau kes. Saya ikut gerak-gerak tadi ni. Ikut dengan gerak-gerak saya tu. Tapi salah tak boleh kasi Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta lagi saya tahu. Bagi mengaburi mata ulat teksi yang lain, pemandu teksi itu dibawa ke depoh operasi KLIA Landside bagi meneruskan siasatan. Tepat jam 11 pagi, kru 999 bersama 4 orang anggota penguatkuasa JPJ meneruskan operasi dengan membuat penyamaran sebagai pelancong bagi mengesan pemandu kereta sapu yang kerap beroperasi di KLIA 2. Waktu kemuncak ulat teksi beroperasi dipercayai sekitar jam 11 pagi sehingga 2 petang, manakala bagi sesi seterusnya dijangka bermula jam 5 petang sehingga 7 malam serta 9 malam sehingga 12 tengah malam berikutan penerbangan kos rendah yang banyak mendarat di KLIA 2.
Pelancong asing dan penumpang wanita turut dipercayai dijadikan sasaran utama pemandu kereta sapu kerana dikatakan mudah diperdaya walaupun dikenakan caj penghantaran yang tinggi. Selepas 2 jam penyamaran, kami dihampiri seorang lelaki dipercayai pemandu kereta sapu yang berlega di lokasi terbabit dengan menawarkan caj penghantaran dari KLIA 2 ke Subang Jaya pada kadar RM120. Taksi je. Pensi ah? Ha, Grab. Boleh? Gini. Pergi Subang Jaya ke Kahai ni. Subang ah. Berapa orang? 2 orang. Ada kereta besar bang. Kecil. Tak apalah. 120 boleh? 120? Boleh lah. Ha? Boleh. Selepas suspek berjaya diumpan, kami dibawa menaiki sebuah kenderaan jenis BMW berwarna hitam dipercayai milik pemandu kereta sapu itu yang diparkir jauh dari Balai Ketibaan KLIA 2 bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Bagaimanapun, tindakan pemandu sapu itu gagal apabila suspek berjaya ditahan anggota penguatkuasa JPJ yang mengekori kami tanpa disedari sebelum memulakan perjalanan. Turut ditahan ialah seorang lelaki berasal dari Kuala Lumpur dipercayai sudah 10 tahun menjalankan perkhidmatan e-panggilan atau e-hailing yang tidak berdaftar sekaligus mencabar Undang-Undang Pengangkutan Awam Darat. Seorang ulat yang berjaya dikesan pihak berkuasa JPJ telah menawarkan harga sebanyak RM70 hingga RM75 kepada penumpang yang baru tiba di KLIA 2. Dan dia juga pernah meraih pendapatan sebanyak RM4,000 untuk 1 bulan hasil daripada kegiatan haram ini. Ada buat kerja lain tak selain buat ni? Tak ada. Tak ada, memang setiap hari fokus dekat sini je lah. Fokus dekat luar lah. Ni saya Yelah, masuk fokus memang dekat, kerja ni lah kan? kerja ni saja. Macam mana? Tanya-tanya macam kayak harga okey jalan sajalah. Suspek turut mengakui tidak mendaftar kenderaannya dalam sistem perkhidmatan e-hailing kerana dianggap lebih mudah dan pantas untuk mendapatkan penumpang di Balai Ketibaan KLIA 2 yang ingin pulang ke kediaman mereka di sekitar Kuala Lumpur. Ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Tak ada apa. Masuk, saya hantar orang, lepas ambil satu trip balik. Senang lah. Senang lah. Ada KIA, cari satu balik lah. Surat turun, dapat pusing dalam pandal lah. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan JPJ Malaysia, M. Jananga Jaran berkata, operasi ini dilakukan dari semasa ke semasa seperti rondaan anggota beruniform atau secara penyamaran dengan memakai pakaian preman seperti pelancong di KLIA serta KLIA 2. Pihak Jabatan JPJ memandang seriuslah akan perkara ini kerana ini merupakan satu kegiatan haram yang bersifat mementingkan diri sendiri. Ini sebagai satu pengajaran lah kepada yang ulat-ulat ni supaya mereka hentikan kegiatan ni. Menurut beliau, pihak JPJ turut menerima aduan daripada beberapa pengusaha e-hailing berdaftar apabila mereka dikatakan terpaksa menunggu hampir 4 jam bagi mendapatkan penumpang. Jangan dia nak memotong queue. Jangan memotong queue sengaja atas kepentingan diri mereka. Ini mereka akan untung. Sebaliknya orang yang betul-betul ikut peraturan undang-undang ni, mereka akan tertinggal. Mereka akan kehilangan pendapatan. Tambah M. Jananga Jaran, perkhidmatan kereta sapu yang tidak berdaftar boleh mengundang kepada jenayah jika tidak dibendung. Sekiranya kita gunakan permit-permit yang sah ni, kita ada rekod. Kalau bila penumpang tu kita tahu penumpang ni naik kereta mana. Dan kita ada maklumat-maklumat tu. Sekiranya ada aduan, kita boleh trace balik. Kita nak jaga bukan saja imej jabatan tapi imej negara kita sendiri. Sebanyak 11 tangkapan berjaya dilakukan pihak JPJ, melibatkan 9 daripadanya menggunakan kenderaan persendirian, manakala 2 lagi menggunakan teksi. Suspek boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 205-1 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 yang memperuntukkan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Suspek yang bersubahat melakukan aktiviti ulat ini juga boleh didakwa mengikut Seksyen 243-1 di bawah akta yang sama jika sabit kesalahan.
Operasi tamat jam 2 pagi. Laporan Arisha Kalim 999.